Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Salah Nabila binti Hassan Azhari. Boleh panggil Ustazah Sarah. Jadi, hari ini kita akan tengok pelajaran fiqh. Fiqh juga adalah satu mata pelajaran yang Ustazah akan ajar. Okey, jom kita tengok tajuk pertama yang kita akan belajar. Okey, pelajaran pertama kita untuk fiqh adalah solat Jumaat. Semua orang mesti pernah dengar kan solat Jumaat ni apa? Okay, jom kita tengok apa dia solat Jumaat ni. Okey, pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Jadi dekat sini Ustazah ada boldkan yang merah-merah ni kan. Jadi yang merah-merah ni adalah isi yang penting. Jadi bila kalau ada soalan tanya, apakah pengertian solat Jumaat? Jadi masa kita jawab, kena ada yang merah-merah ni. Iaitu solat 2 rakaat yang dilakukan waktu zuhur hari Jumaat berjemaah didahului dengan 2 khutbah. Okey, boleh? Okey, sekarang kita nak tengok pula dalil dia. Okey, yang pertama dalil naqli iaitu Al-Quran. Okey, dalil naqli kita iaitu ayat Quran adalah daripada surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Dia berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah, iaitu ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan berjual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi, kalau berdasarkan ayat ni, kita boleh tahulah Ustaz Allah dah cakap, bila kita dengar je azan pada hari Jumaat, kita kena cepat-cepat pergi masjid untuk buat solat. Kalau kita tengah berjual beli waktu tu pun lebih elok kita tinggalkan. Kalau kita tahu. Sekarang kita dah tahu kan. Jadi bila kita dah tahu, kita dengar je azan untuk solat Jumaat, kita cepat-cepat pergi surau atau masjid untuk buat solat Jumaat. Okey? Okey, itu yang pertama. Dalil daripada Al-Quran. Sekarang kita akan tengok pula dalil daripada hadis. Okey. Yang kedua, dalil naqli daripada hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Maksudnya, solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah. Riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Okay, jadi daripada maksud yang kita dah baca tadi, kita dah tahulah solat Jumaat ni wajib. Kata wajib ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah. Jadi kalau kita tinggal, berdosalah. Sebab hukum dia kat sini cakap dah awal wajib. Okey, boleh faham? Okey. Sekarang kita tengok pula syarat wajib bagi solat Jumaat. Boleh nampak tak? Ada dalam diagram Ustazah ni atau gambar Ustazah ni. Okay, untuk syarat wajib solat Jumaat semuanya ada 6. Yang pertama, kena tengok Yang pertama, kena apa? Kena Islam. Yang pertama dia kena orang Islam. Kalau dia orang Kristian ke, orang Buddha ke, tak payahlah buat sebab dia bukan agama Islam kan. Jadi tak wajib untuk dia orang buat solat ni. Kemudian yang kedua, dia kena apa? Dia kena
Baligh. Baligh ni apa? Baligh ni adalah cukup umur. Kalau untuk perempuan, baligh dia adalah apabila dia mula datang haid. Tapi kalau untuk lelaki, apabila dia pertama kali keluar air apa? Air mani. Itulah baru dah baligh. Jadi bila dah baligh, ini khas untuk lelaki sebab lelaki yang wajib pergi solat Jumaat. Jadi bila lelaki tu dah baligh, dia kenalah pergi solat Jumaat. Wajib. Okey. Okey, itu yang kedua. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Okey, berakal. Okey, kenapa dia kena berakal? Sebab orang yang berakal ni insya-Allah dia akan sihat. Betul tak? Macam syarat ni, syarat yang keempat ni. Sihat. Dia kena berakal dan juga kena sihat. Jadi dia wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Kalaulah kata orang tu tak waras ataupun dia masuk hospital sakit jiwa kan, dia tak wajib lah sebabnya syarat wajib dia tak sempurna. Dia tak berakal, maksudnya dia tak sihat. Jadi dia tak perlu buat solat Jumaat. Tapi untuk Muslim lelaki yang sihat dan berakal, wajib untuk mengerjakan solat Jumaat. Okey, itu keempat. Sekarang kita tengok pula yang kelima. Yang kelima, syarat yang kelima adalah merdeka. Okey, untuk yang merdeka, untuk kita lah, untuk zaman kita sekarang, semua orang merdeka, tak ada siapa pun yang jadi hamba. Yang ini biasanya khas untuk waktu zaman Rasulullah dulu. Waktu zaman Rasulullah tu memang ada orang yang dijadikan hamba. Zaman kita sekarang tak ada dah. Dah tak ada orang yang jadi hamba. Jadi semua kita zaman kita ni semuanya merdeka. Okey. Kemudian syarat wajib yang terakhir sekali adalah bermastautin. Beritahu ke? Bermastautin ni rasa-rasa tahu tak apa dia? Kalau tak tahu saya cakap. Bermastautin ni adalah kita tinggal dekat tempat tu. Kita memang duduk dekat situ. Kita tak pergi mana-mana pun. Rumah kita memang ada dekat situ maksudnya. Jadi kalau untuk orang-orang lelaki nak mengerjakan solat Jumaat, maksudnya dia kena pergi solat Jumaat tu, dia memang tinggal kat situ ataupun kerja kat situ. Contoh, kalaulah dia pergi bercuti, lepas tu tiba-tiba jatuh hari Jumaat. Waktu tu dia tak wajib untuk buat solat Jumaat sebab waktu tu dia bukan dekat tempat dia tinggal. Waktu dia tengah bercuti. Macam tu. Okey? Okey, boleh? Faham ya semua? Jadi saya ulang lagi sekali, syarat wajib solat Jumaat ada 6. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Kelima, bermastautin. Dan terakhir sekali, sihat. Okey, boleh? Okey. Sekarang kita akan tengok pula syarat Jumaat. Okey, kalau kita tengok kat sini, syarat sah solat Jumaat ada 4. Okay, syarat sah solat Jumaat ni, kalaulah kita ingat pengertian dia, insya-Allah kita boleh jawab apa dia syarat sah solat Jumaat ni. Okay, jom kita tengok sama-sama. Yang pertama ni, didirikan pada waktu Zuhur. Jadi solat Jumaat memanglah kita buat waktu Zuhur. Kita tak buat solat Jumaat waktu Maghrib ke, waktu Asar ke, tak ada. Kita kena buat solat Jumaat pada hari Jumaat dan waktu Zuhur. Kemudian yang kedua adalah didahului dengan 2 khutbah. Okey. Syarat yang kedua untuk sah solat Jumaat, yang kedua ni lah, didahului dengan 2 khutbah tadi. Kalau kita pergi solat Jumaat, kita dengar 1 khutbah aja, maka solat Jumaat kita tu tak sah. Sebab kalau solat Jumaat tu kita nak sah, kita kena dengar lagi 2 khutbah ni dulu. Baru solat Jumaat kita sah. Okey. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah didirikan di tempat yang ditetapkan. Macam tu. Kalau untuk kita dekat Malaysia ni dah senang dah sebab kita dekat negeri masing-masing dah ada Jabatan Agama Islam masing-masing. Jadi Jabatan Agama Islam dekat negeri masing-masing ni dah akan tetapkan dah. Okey, kalau nak buat solat Jumaat kena buat dekat masjid ni, kena buat dekat surau ni. Macam tu. Jadi kalau dekat Malaysia kita senanglah nak cari surau ataupun masjid untuk menunaikan solat Jumaat.
Okay? Ataupun kalau kita sekarang kan, macam kamu, baru dah jam 4, nak pergi solat Jumaat je mesti ikut ayah ke ikut abang tu tak. Jadi lama-lama bila kita dah besar, kita dah tahu dah nak pergi mana, nak buat solat Jumaat. Okay? Kemudian yang terakhir, syarat sah solat Jumaat yang terakhir adalah didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang lelaki yang cukup syarat wajib solat Jumaat. Okey. Jadi syarat terakhir samalah macam pengertian solat Jumaat kan, dia kena berjemaah. Tapi dalam syarat sah ni dia tambah berjemaah sekurang-kurangnya ada 40 orang jemaah. Jadi kalau dalam masjid tu, kalau hari Jumaat nak buat solat Jumaat, kalau dah ada 40 orang, okey, dah sah dah solat Jumaat kita tu. Kemudian 40 orang tu pula kena orang lelaki yang cukup syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib solat Jumaat yang sebelum tadi dah. Yang awal-awal tadi yang Ustazah bagi tahu tu kan. Ada 6 tu. Islam, balik dan seterusnya. Okey? Boleh? Sampai sini je lah untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi pada kelas yang lain. Seperti biasa, kalau ada soalan ataupun tak faham, boleh tengok semula video ini ataupun boleh PM Ustazah. Okey? Okey, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.